teknologi satelit alternatif pastikan liputan internet menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya, Nurul Alis, Adil Alfa untuk laporan berita tengah malam. Saudara, usaha sedang giat dilakukan kerajaan bagi memperluas rangkaian internet agar dapat dinikmati rakyat seluruh negara. Selain memperkukuh rangkaian internet 5G dan 4G, penggunaan satelit juga akan dijadikan alternatif bagi memastikan liputan diperoleh secara menyeluruh. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, banyak rungutan diterima, terutamanya bagi penduduk yang berada di kawasan pedalaman yang sukar mendapatkan akses internet. Jelasnya perkhidmatan 5G berdepan pelbagai cabaran kerana syarikat yang mengurusnya terpaksa melalui pelbagai tapisan, terutama dari kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan tuan tanah. Jadi banyak prosedur-prosedur yang kena buat. Dia tak macam kita buat elektrik dan air, dah ada lama dah. Tapi ini kena buat undang-undang baru dan sebagainya, jadi lambat. Jadi sebab tu hari ini kita bagi satu syarikat lain untuk uruskan 5G ni. Di samping itu juga, kalau lambat, maka sekarang ni kerajaan tengah berusaha untuk buat satelit. Kita cover dengan satelit. Sebab kadang-kadang ni line ni 5G dan 3G, 4G ni semua. 4G sekarang, 3G dah tak ada, 4G ni semua. Kadang-kadang ada kawasan berbukit tak dapat. Kawasan laut, nelayan tak dapat. Banyak tempat yang kita tak cover sebab dasar kita ni, kita nak kalau boleh konektiviti ni, internet sampai ke semua tempat negara kita ni, supaya dia ni macam api dan air. Semua rakyat patut dapat. Beliau ditemui selepas merasmikan program realiti Jari Neraka di Skypark at One City, Selangor. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK mampu meningkat 1.3% sekiranya penambahbaikan peraturan berkaitan perniagaan dilaksanakan. Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC, Datuk Abdul Latif Abu Seman berkata, ini terutamanya melibatkan penambahbaikan infrastruktur digital yang mempunyai dasar dan peraturan berbeza di setiap negeri. Antara usaha yang boleh dilakukan mempercepat pembinaan infrastruktur digital menerusi sesi libat urus secara berterusan. Selain itu, kerjasama kementerian dan agensi berkaitan juga perlu dipertingkat bagi pengharmonian data infrastruktur. Langkah-langkah tersebut bukan hanya memperkukuh persekitaran perniagaan, malah berupaya melonjakkan kedudukan negara ke tangga ke-10 teratas dalam Indeks Daya Saing Digital Global. MPC turut menjalankan kajian terperinci terhadap petunjuk daya saing bagi mengenal pasti isu yang menjadi cabaran kepada negara. Susulan insiden menara telekomunikasi tumbang di Surau Seri Palma dan tanah perkuburan Sungai Sengat di Simpang Pulai, Kerajaan Negeri Perak menggunakan pendekatan stesen pangkalan mudah alih atau Cell on Wheels COW. Penyediaan COW adalah sebagai kemudahan liputan rangkaian selular sementara bagi mengatasi masalah gangguan perkhidmatan telekomunikasi. Exco Jawatankuasa Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Khairul Syahril Muhammad berkata penyediaan COW adalah bagi memastikan penduduk di kawasan berkenaan dapat menikmati kualiti dan liputan baik secara berterusan. Kita Perak dan juga MCMC khususnya dapat bekerja keras dalam tempoh terdekat ini untuk kita pantau juga menara-menara kita yang lain. Walaupun secara dasarnya menara-menara di negeri Perak ini telah memang permit memang mereka sentiasa perbaharui. Beliau berkata demikian selepas meninjau kawasan yang terlibat di Simpang Pulai, Ipoh.
Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin membuat lawatan mengejut ke Klinik Kesihatan Seksyen 19 Shah Alam pagi tadi. Beliau tiba kira-kira pukul 10 pagi bagi meninjau proses pendaftaran serta berkesempatan bertanya khabar dengan pesakit yang mendapatkan rawatan di sana. Perbincangan bersama dengan kekitangan klinik kesihatan turut dilakukan berhubung fasiliti serta alatan perubatan yang terjejas susulan kejadian banjir di lokasi berkenaan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM prihatin dengan tahap kemudahan di sana yang terjejas. Justru usaha susulan akan diambil bagi menambah baik fasiliti bukan sahaja untuk rawatan COVID-19 malah rawatan penyakit lain. Menurut beliau, lawatan mengejut seperti ini dilakukan bagi melihat sendiri realiti cabaran petugas kesihatan dan orang awam dalam mendapatkan khidmat rawatan serta kesihatan ketika ini. Sementara itu, pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids kini melepasi 1 juta individu selepas 3 minggu pelaksanaan program. Ciapan akaun Twitter Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengharapkan ibu bapa tidak lagi mengambil sikap tunggu dan lihat bagi mendaftarkan anak masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Beliau turut berkongsi infografik pendaftaran PIK Kids setakat semalam yang menyaksikan Kuala Lumpur mencatatkan angka tertinggi diikuti Pulau Pinang dan Putrajaya. Setakat semalam 513,393 individu atau 14.5% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program itu yang mula dilaksanakan 3 Februari lepas. Sebahagian besar kes COVID-19 di Negeri Sembilan terdiri daripada 26 kluster pendidikan. Exco Kesihatan, Kepenggunaan dan Alam Sekitar Negeri Sembilan, S. Virapan berkata, selebihnya adalah 4 kluster pekerjaan dan 2 kluster pusat tahanan. Menurutnya lagi, pertambahan bilangan jangkitan dalam kluster pendidikan adalah hasil saringan yang dilakukan terhadap kontak rapat pesakit. Untuk kluster pendidikan itu, punca utamanya adalah kelekaan rakyat kita dalam mematuhi SOP yang ditetapkan. Saya terima laporan ada setengah-setengah pelajar atau guru semasa berada di sekolah tu mereka pakai face mask pun tak betul. Jadi kita nasihatkan mereka-mereka ni supaya lebih peka. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Seremban. Pengoperasian sekolah ketika ini diteruskan seperti biasa berdasarkan penilaian risiko daripada pejabat kesihatan daerah terdekat. Sementara itu, kesemua daerah dalam Negeri Sembilan ditakrif sebagai zon merah COVID-19 dengan keseluruhan jumlah jangkitan setakat 20 Februari dengan 690 kes. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 sebanyak 134,082 kes dan jumlah keseluruhan kes kematian COVID-19 sebanyak 1,349. Beliau mengingatkan agar semua individu sentiasa mematuhi kepada SOP dengan memakai pelitup muka dan mengamalkan kawalan kendiri. Program Semarak Kasih Kementerian Wilayah Persekutuan KWP 136 pelajar dari 4 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK di Putrajaya menerima peralatan terapi dan pelbagai bantuan bernilai RM72,000 sumbangan KWP, Perbadanan Putrajaya dan Yayasan Wilayah Persekutuan. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, sumbangan itu adalah untuk kegunaan kelas pra-terapi, provokasional dan fizioterapi dan ini berupaya meningkatkan potensi latihan mereka. Perhatian ini berdasarkan orang kata micromanage lah. Kita bagi perhatian kita ni kawasan quarters. Jadi tiap-tiap tempat kita bagi perhatian kepada perkara ini dan saya ingat tidak ada yang tertinggal lah. Kalau yang tertinggal
kita perlukan maklumat kod-kod yang tertinggal. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan berkenaan di Putrajaya. Sebanyak 10,000 isi rumah akan dibantu menerusi program iTekad CIMB Islamic Rider yang dijadualkan bermula tahun ini. Ia inisiatif bahagian zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bagi membantu golongan asnaf B40 di Sabah untuk meningkatkan pendapatan mereka sekurang-kurangnya 15% dalam masa 12 bulan. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Datuk Dr. Arifin Muhammad Arif berkata ia bukan sahaja usaha membangunkan ekonomi asnaf Sabah, malah meningkatkan skil perniagaan golongan sasar. Setiap bulan kita memberi lebih kurang 10,600 asnaf, keluarga isi rumah asnaf, bantuan bulanan. Dan ini antara jumlah daripada mereka. Mungkin ada lagi yang belum dapat kita bantu. Setakat ini setiap bulan kita bantu lebih 10,000. Dan mereka ini yang akan kita fokus untuk kita bantu di samping apabila mereka boleh menjadi atau membangun berdikari, mereka boleh insya-Allah dengan membantu mereka berniaga dan sebagainya, berusaha, mereka boleh akhirnya membantu juga membayar atau membantu lari keluar daripada asnaf dan menjadi orang yang membantu asnaf. Pihaknya menyasarkan seramai 30 orang asnaf pada fasa pertama dengan suntikan berjumlah 300,000 sebagai dana pemula, merangkumi geran motosikal, anggaran pemasaran dan kos latihan. Peserta akan didedahkan dengan bimbingan perniagaan sekaligus membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. Datuk Dr. Arifin ditemui pemberita selepas sesi kunjungan hormat bersama Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank Berhad di Ibu Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang mengalih inisiatif mewujudkan tabung makanan bagi membantu masyarakat orang asli di 3 pos penempatan yang terjejas dengan ancaman harimau belang. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata lebih 2,000 bungkusan makanan asas berjaya dikumpul dan telah disalurkan kepada penduduk orang asli di Pos Bihai, Pos Balar dan Pos Belatim. Orang asli ini tak boleh keluar, tidak dibenarkan keluar bersendirian mencari pendapatan seperti biasa selagi masalah yang mereka hadapi kita belum selesai. So dengan adanya kerjasama hari ini telah menyumbang kepada makanan-makanan asas yang akan disampaikan oleh OCPD Gua Musang dan anggota lain bagi tujuan meringankan beban yang mereka tanggung. Saya percaya sumbangan yang ada hari ini memberi kekuatan dan semangat kepada orang asli untuk meneruskan kehidupan seharian. Pihak agensi kerajaan sedang berusaha untuk menangani isu mereka dan pasukan polis, perkhidmatan Jabatan Haiwan Asli sedang berusaha menangani masalah harimau di kampung mereka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan tabung makanan di Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang. Antara NGO yang menyumbang ialah Mr. DIY Group Malaysia Berhad, Aeon Malaysia, Lotus Stores Malaysia dan Malaysian Relief Agency. Sejak lebih 2 bulan lalu, penduduk orang asli di 3 pos itu bimbang susulan harimau yang dikesan berlegar di kawasan tersebut. 7 Januari lalu, seorang lelaki ditemui maut selepas dipercayai dibaham seekor harimau di Kampung Sau, Pos Bihai. Kejadian dilaporkan berlaku ketika sambutan perayaan menuai padi dan menangkap ikan sungai masyarakat orang asli suku kaum Temiar di kawasan tersebut.
Masih bersama berita tengah malam. Tiada halangan menjalankan aktiviti Bazar Ramadan di sekitar kawasan masjid sepanjang bulan Ramadan akan datang. Bagaimanapun, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menjelaskan ia harus mendapat persetujuan ahli jawatan kuasa masjid dan lesen dari pihak berkuasa tempatan PBT terlebih dahulu. Pertama, tempat itu hendaklah dipersetujui oleh jawatan kuasa masjid. Okay. Yang kedua, dia ada lesen yang perlu diperolehi daripada PBT. Walaupun dulu PBT tidak mengenakan bayaran lesen, tapi lesen kena dapat. Cuma dulu tak dibayar. Saya tak tahu keputusan baru ni. Dulu tak dibayar, tapi lesen kena ada untuk membolehkan itu. Cuma site itu bergantung kepada keputusan jawatan kuasa masjid yang berkenaan. Beliau berkata demikian selepas perasmian Majlis Rangkaian Infrastruktur Gentian Optik Jalur Lebar Allo Teknologi Peringkat Negeri Perak di Ipoh. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Perak membatalkan tender penjualan tapak bekas Istana Raja Muda di Jalan Said Abu Bakar di Teluk Intan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata keputusan diambil setelah mengambil kira pandangan serta permintaan orang ramai agar tapak tersebut dikekalkan. Tak ada, setelah bantahan orang ramai itu kita telah membatalkan tender tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditanya berkaitan perkara tersebut di Ipoh. September lalu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan proses tender penjualan tapak bekas Istana Raja Muda seluas 2.1 hektar itu bagi membolehkan beberapa kajian terperinci dijalankan. Proses tender tanah berkenaan dibuat susulan pembatalan tapak rizab Istana terbabit yang diwartakan melalui Warta Kerajaan Negeri Perak nombor 607 bertarikh 18 Mac 2021. Sementara itu, tiada keputusan berkait pengoperasian Bazar Ramadan di Pulau Pinang buat masa ini. Walau bagaimanapun, ia akan dimuktamadkan dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan COVID-19 peringkat negeri minggu hadapan. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata segala keputusan adalah tertakluk kepada situasi semasa COVID-19. Kita nak lihat keadaan walaupun pusat sudah menyatakan boleh buka, tetapi segala keputusan pun tertakluk kepada situasi semasa. Beliau ditemui di Kompleks Tun Abdul Razak Komtar. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai kemungkinan memperketatkan SOP susulan lonjakan kes COVID-19 di Pulau Pinang, Kon Yew berkata pihaknya akan memaklumkan sebarang perubahan SOP dalam masa terdekat. Dalam perkembangan berbeza, Kerajaan Pulau Pinang bakal mengadakan perjumpaan dengan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad bagi membincangkan hasrat membeli air mentah menerusi skim penyaluran air mentah Sungai Perak. Ia dijadualkan pada 1 Mac di Perak. Menurutnya, Kon Yew, pertemuan itu penting bagi memastikan sumber air Pulau Pinang menjelang 2025 hingga 2030. Jangan perlu diteruskan, dan dengan adanya Menteri Besar yang baru, maka usaha untuk menyambung berbincangan diteruskan. Jadi kita sudah tetap satu tarikh untuk berbincangan pada 1 hari bulan Februari, Mac, sepatutnya minggu yang lepas lah, tetapi ada kes kontak rapat, jadi perlu ditunda ke tarikh yang baru. Sebelum ini, Kerajaan Pulau Pinang telah menghantar surat permohonan rasmi kepada Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk membeli air mentah dari Perak.
Bagaimanapun, Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya memberi keutamaan kepada keperluan penggunaan air domestik sebelum membuat sebarang keputusan untuk menjual air mentah kepada negeri lain termasuk Pulau Pinang. Dasar agro makanan Johor akan digubal bagi membolehkan sektor itu lebih tersusun dan sistematik. Ia bertujuan meningkatkan pengeluaran makanan, seterusnya menambah bilangan pengusaha terlibat sektor berkenaan dalam jangka masa panjang. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata nilai keluaran dalam negara kasar KDNK sektor agro makanan dari Johor melonjak setiap tahun sebanyak 16.3 bilion ringgit. Sektor pertanian ini adalah satu sektor yang terus mengalami pertumbuhan. Bila sektor-sektor lain menguncup, walaupun pertumbuhan tu hanya pada kadar 3.1%, tapi itu mencerminkan potensi yang ada dalam sektor pertanian. Jadi hari ini kita berjumpa dengan pengusaha-pengusaha dan juga usahawan-usahawan yang terlibat dalam sektor agro makanan ini. Tambahnya, Johor juga komited dalam usaha membangunkan sektor agro makanan sebagai industri mampan dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas Majlis Apresiasi Penyumbang Sektor Agro Makanan Negeri Johor di Johor Bahru. Para peniaga di Bandar Lama Gua Musang, Kelantan menggesa pihak berwajib membaiki segera binaan jambatan yang merintangi Sungai Cindai yang menjadi laluan utama penduduk kampung sekitar untuk ke Kampung Lembaga dan Jeli. Menurut mereka, ia telah ditutup hampir 2 bulan selepas mengalami kerosakan akibat bencana banjir dan sering menjadi laluan kenderaan bermuatan berat. Jadi orang kampung nak lalu orang lembaga, nak lalu pun tak boleh. Lagi pun itu peniaga-peniaga sini jadi peniaga jadi kurang sangat. Saya harapkan kerajaan ataupun agensi berkaitan buat cepat supaya jalan ini bagi kereta kecil lalu dulu, kemudian buat satu lagi projek ke apa plan yang besar lagi buat kemudian lah bagi lori besar lalu juga. Sejak dia tutup jambatan ini, saya rasa susahkan ramai penduduk di sini lah. Sebab orang nak masuk pun susah, nak keluar pun susah. Lagipun kadang-kadang itu lori ya, kalau panjang dia salah jalan lah dari Kota Baru nak pergi Kota Baru lah. Dia corner masuk sampai sini kan, tak boleh pusing balik. Ada satu kali saya tengok itu dia lori panjang kan, dia masuk sampai sini, dia tak boleh corner, jadi dia mengapa tu? Dia berhenti sini, dia angkat itu buang itu semua, lepas tu dia terus jalan ke sana, dia corner, lepas tu dia dah tak balik. Ini satu cara saya rasa berbahaya jugalah. Tak dengan 2 bulan dah saya ni nego menyusuk ya. Jambatan tak buat. Tutup. Kalau dia buka untuk motor boleh kira ni kereta motor tak boleh lalu belakang. Saya nego ni menyusuk banyak lah. Nyanyi kita. Kita tolonglah. Gerak. Nyanyi kau rakyat kampung ni. Jalan utama ni, bukan jalan kampung dok ni. Jalan bandar ni. Kalau macam kampung tak apalah, dia tutup pun. Ni kawasan bandar ni. Saudara, hari ini merupakan ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Republik Uzbekistan. Dalam tempoh 3 dekad, hubungan dua hala Kuala Lumpur Tashkent terus mekar dengan kerjasama utuh pelbagai bidang terutamanya perdagangan, pelaburan, pelancongan, pendidikan serta kebudayaan. Duta Besar Uzbekistan ke Malaysia, Ravshan Uzmanov, menyeru lebih ramai pemain industri dari Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang baharu sekaligus memanfaatkan kedudukan strategiknya sebagai pintu masuk utama ke pasaran rantau Asia Tengah.
last few years, number of companies with a share of Malaysian investors doubled in Uzbekistan. Today, their number is 31. It shows growing interest by companies to develop mutually beneficial cooperation between the two countries and between businessmen of both states. Main operating directions of Malaysian companies are chemical industry, textile, furniture production, electrical industries, financial and tourism services. Hubungan diplomatik Kuala Lumpur-Tashkent termeterai secara rasmi pada 21 Februari 1992. Sempena ulang tahun itu juga satu majlis dijadual berlangsung pertengahan tahun ini bersama 4 lagi jiran serantau. Selain Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Turkmenistan juga menyambut ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik dengan Malaysia. Malaysia merupakan negara pertama dari rantau Asia Tenggara yang mengiktiraf kemerdekaan negara bekas Soviet itu pada 1992. Sukan, skuad negara tersingkir dari kejuaraan Piala AFF bawah 23. Ini selepas mereka tewas 0-2 kepada Laos pada perlawanan kedua kumpulan B. Tewas 1-2 kepada lawan sama pada aksi pertama Jumaat lalu. Skuad Harimau Muda memerlukan sekurang-kurangnya kemenangan 2-0 malam ini untuk menjuarai kumpulan B dan mara ke separuh akhir. Namun, 2 kekalahan berturut-turut memberi laluan kepada Laos ke peringkat seterusnya. Gawang skuad negara terlebih dahulu dibolosi pada minit ke-43 menerusi sepakan percuma ketua pasukan Laos, Bonpachan Bonkong. Walaupun mendominasi permainan dan banyak melakukan percubaan pada babak kedua, namun tumpul di bahagian serangan. Laos berjaya menambah jaringan kedua pada minit ke-86 menerusi Soksokone bawa Paivand dan kedudukan itu kekal hingga whistle penamat. Malaysia sebelum ini diletakkan sebagai pilihan untuk menjuarai saingan kumpulan B susulan penarikan diri Indonesia dan Myanmar. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Salam hormat dan jumpa lagi.